Itu dia para penonton, terus kita nak hebahkan yang mana yang ada rezeki lebih sama-samalah kita menyumbangkan, berinfak, bersedekah sebagainya, lebih lagi kepada Kompleks Pendidikan Alumah atau KPU ni. Jadi saya di studio bersama dengan Mudir Madrasah Al-Hikmah Ustaz Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid di studio bersama saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Sihat? wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kita nak yalah tadi kita dah tengok usaha membangunkan KPU itu sendiri kan. Ya, ya. Dan apa ni, topik kita pula ialah tentang garis panduan menderma dalam Islam. So sebagai mukadimah ni mungkin yalah banyak kita nak kita sentiasa menganjurkan derma, infak, sedekah kan. Jadi dari segi istilah tu apa pengertiannya derma, sedekah, infak, wakaf? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih di atas ruang yang ada. Syukur kepada Allah Ta'ala. Seperti yang disebut di awal Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, ditandai dengan mendirikan salat dan mendermakan atau menginfakkan, yunfiqun, wa mimma, sebahagian daripada razaqnahum, yang kami anugerahkan kepada kamu, kata Allah. Yang itu yang disebut yunfiqun ataupun infak. Dalam bahasa kita boleh sebut sumbangan, derma dan sebagainya. Jadi istilah infak itu adalah merupakan jelmaan daripada beriman kepada yang gaib. Walaupun sembahyang itu kelihatan, fizikal, tetapi faktor yang mendorong seseorang itu solat ialah kerana beriman kepada yang gaib. Yang disembah itu perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Demikian juga dilihat infak itu dalam bentuk wang ringgit ataupun harta atau kepakaran, tetapi yang mendorong infak itu ialah keimanan kepada perkara yang gaib, seperti yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang menderma itu walaupun nilainya sedikit, tetapi impaknya sangat besar dalam kehidupan dunia, apatah lagi akhirat. Ketika Rasulullah kembali daripada Isra' Mi'raj, dalam kuliah sulungnya kepada para wanita, Nabi menyebutkan antara yang digambarkan, yang diperlihatkan kepada Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu ialah penghuni neraka. Lalu disebutkan antara penghuni yang ramai itu ialah para wanita. Maka ketika itu mereka terkesan, tersentak, lalu mereka menangis. Setelah keadaan itu reda, Rasulullah menegaskan, ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka, walau bisyiqqi at-tamrah, walaupun sedekah kamu itu nilainya sebelah biji korma. Buah korma yang sebelah itu memungkinkan untuk kamu selamat daripada azab Allah, kerana apa yang disebutkan tadi, apa yang ada kepada manusia itu adalah razaqnahum, yang kami telah titipkan, yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi derma ini bukanlah 100%. Dia adalah merupakan wa mimma, sebahagian daripada apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Yang itulah yang kita nak dermakan sebagai bekalan kita untuk hari ini dan juga untuk masa depan kita di hari akhirat. Kerana semuanya bertolak daripada alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib. Ustaz, kita memang ialah di sekeliling kita memang melazimi sedekah. Kadang-kadang hari Jumaat kita dianjurkan bersedekah, subuh kita elok bersedekah dan sebagainya. Ada tak garis panduan dalam Islam tentang menderma itu sendiri, bersedekah itu sendiri? Ada tak ditetapkan dalam Islam? Ya. Dalam sedekah ini ada yang wajib disebut zakat. Walaupun ungkapan Al-Quran menyebut innamas sadaqat. Jadi sadaqat di situ apabila ada tanda alif lam, itu kembali kepada kewajipan zakat. Lalu Allah menyenaraikan siapakah ciri-ciri orang-orang yang selayaknya mendapat habuan daripada as-sadaqat, iaitu zakat yang wajib. Walaupun bunyinya sadaqat itu kita sebut sadaqat itu sunat. Tetapi bila Allah menyebutkan innamas sadaqat lil fuqara wal masakin dan seterusnya,
adalah mereka yang mempunyai kelayakan untuk mendapatkan hasil daripada kutipan zakat untuk mereka terus survive dalam kehidupan ini. Jadi terlalu luas konsep sedekah itu, termasuk zakat dan infak, termasuk juga apa yang disebut sebagai wakaf. Cuma istimewanya wakaf ini ya diurus kendalikan oleh pihak pemerintah, bahawa dia mesti terikat dengan beberapa peraturan. Sebab dari sudut pentadbiran agama dalam negara kita ini, kita tertakluk kerana pentadbiran inilah yang akan menentukan perjalanan agama ini dengan lebih sistematik, lebih terjamin. Kerana dia bukan saja bidang kuasa individu, tetapi ada perkaranya di bawah bidang kuasa pemerintahan. Justru itu, infak ini bukanlah merupakan aktiviti yang bebas lepas begitu, tetapi harus diikat dengan semangat Al-Quran dan Sunnah, dan juga pihak-pihak yang berkuasa, mereka senantiasa mengawal kita dari sudut kutipan kita dan juga perbelanjaan kita. Saya nak tanya sikit sebab sekarang ini media sosial begitu terbuka sekali. Ramai yang tunjuk mereka bersedekah sebagainya. Nawa itu masing-masing hanya Allah yang tahu. Okey, mereka nak menunjuk ke ataupun mereka nak memberi contoh terbaik ke dan sebagainya. Apakah pandangan Ustaz tentang perkara ini? Dalam Al-Quran menyebut, kalau kita bersedekah secara rahsia ataupun terang-terangan, maka Allah menegaskan bahawa kedua-dua bentuk sedekah itu adalah merupakan perkara yang baik. Sama ada sedekah secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Kalau kamu menzahirkan kesemua sedekah itu adalah baik. Kerana dengan sedekah yang begitu akan menjadi pengajaran, pendidikan. Sebagai ibu bapa memberi sedekah, anak-anaknya tahu. Sebagai pemimpin dia memberi sumbangan dalam bentuk kepakarannya, itu juga adalah merupakan sedekah. Walaupun diketahui, tapi Allah menegaskan fa ni'mahi, itu adalah baik. Wa in tukhfuha, jika kamu rahsiakan, wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kerana bila kita memberi kepada orang yang memerlukan seperti fuqara, mereka lebih selesa kalau pemberian itu dirahsiakan. Sebab manusia ni dia ada muruah dia. Dia ada kemuliaan dia. Tapi kita menjaga kemuliaan itu dengan tidak ada publicity. Orang yang menerima itu dengan senang hati. Malah dia berdoa pula kepada orang yang menyumbang. Jadi dalam Al-Quran ini, dua-dua keadaan semuanya diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan ataupun secara rahsia. Itu terpulang kepada kita. Soal niat itu kita dengan Allah taala. Itulah, kalau boleh banyak soalan saya nak tanya. Jadi kita nak berehat seketika. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Kita nak berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah.
Saya sekarang sedang berada di Kompleks Pendidikan Ummah. Ya, ini sekolah yang ingin melahirkan generasi ummatik. Maksudnya generasi ummatik itu generasi yang kuat kefahaman agamanya, tapi juga cemerlang di segi pendidikan. Bagi anda yang meyakini dengan konsep ini dan berkongsi visi dan misi dengan saya mengalu-alukan bantuan, sokongan, apa juga bentuk bagi menjadikan misi ini sehingga tertegaknya sekolah yang mempunyai semangat ummatik, melahirkan generasi ummatik yang akan mengangkat martabat umat di negara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, cuba bayangkanlah pahala jariah kan yang kalau kita menyumbang kepada pembangunan institusi pendidikan, walaupun kita telah pergi, satu hari nanti pahala jariah itu akan berterusan kan. Contohnya menyumbang kepada KPU. Saya masih bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid, Mudir Madrasah Al-Hikmah. Ustaz, kita nak teruskan perbincangan tentang garis panduan sedekah dan sebagainya kan. Nak tanya sikitlah, adab bersedekah ni macam mana yang boleh mengundang rezeki kepada kita juga? Ya. Kalau motivasi yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, setiap sumbangan kita itu akan digandakan. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kama ambatat sab'a sanabil. Satu unit yang kita bagi, dia akan berkembang menjadi 7 ranting. Wa kullu fi sumbulatin. Tiap-tiap satu cabang itu ataupun ranting itu terbit pula mi'atu habbah, 100 lagi. Jadi setiap unit yang kita berikan itu akhirnya digandakan 700. 700 itu bukan sahaja dalam bentuk angka, tetapi nak menunjukkan bahawa digandakan segala pemberian kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebut oleh Al-Quran. Jadi kita tak perlu bimbang dari sudut jaminan Allah Ta'ala terhadap sumbangan kita. Kemudian tempoh kita menyumbang itu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, selagi ada hayat di kandung badan. Maka kaunter untuk kita berderma itu senantiasa terbuka. Kecil ataupun besar sumbangan itu bukan dilihat kepada nilai kuantiti. Seperti yang disebut oleh Nabi, bahawa satu sumbangan itu lebih baik daripada 100. Jadi sahabat-sahabat pun tercengang. Ya Rasulullah, macam mana satu unit lebih baik daripada 100? Lalu Nabi jelaskan, orang yang memberi satu, dia ada 2. Kesimpulannya 50%. Orang yang memberi 100, dia ada 1000. Itu hanya nisbahnya 10%. Jadi mungkin kepada kita melihat angka. Betul. Tapi dinisbahkan kepada 50% dibandingkan dengan 10%, artinya walaupun pemberiannya itu kecil, tetapi nisbahnya adalah besar di sisi yang disebutkan tadi. Jadi dia bergantung supaya kita tidak terkecuali untuk merebut peluang ini, seperti yang disebutkan tadi, bahawa di dalam Al-Quran setiap amalan kita yang bertolak daripada iman ini, seperti sedekah jariyah, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun, bagi mereka pahala. Pahala yang bagaimana? Ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tak putus-putus. Sekali dia memberi, tapi pahalanya terus mengalir. Ini yang dikatakan sedekatin jariyah. Tapi kalau ini dapat kita gembeling, semua sumbangan ini kita satukan, sudah tentu dia akan menjadi suatu jumlah yang besar yang dapat kita membangunkan. Apatah lagi kompleks yang nak dibina ini ialah kompleks pendidikan. Maka setiap ilmu yang dititipkan kepada generasi yang ada, seperti anak-anak yang berusia sekolah rendah, menengah dan prasekolah ini, terus mengalir kepada penyumbang itu. Sama ada dia masih lagi hidup, apatah lagi dia sudah meninggal. Inilah kelebihan daripada kita
menyempurnakan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia merupakan satu zakat yang wajib ataupun sedekah yang sunat, terutamanya dalam konteks kita membina kompleks yang begini besar. Sudah tentulah dia mempunyai kesan-kesan yang langsung yang boleh kita saksikan. Walaupun dia fizikal, tetapi roh yang mendorong kompleks ini dibangunkan itu adalah bertolak daripada keimanan kita kepada yang ghaib, allazina yu'minuna bil ghaib. Menarik sekali apa yang dipaparkan di layar skrin TV anda, kalau penonton boleh saksikan tu adalah perancangan untuk KPU itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga progresnya bagaimana dan berapa dana yang diperlukan dan situasi paling terkini lah tentang pembangunan KPU ni. Ya, untuk fasa pertama yang kita sebutkan tadi, dia sudah meningkat kepada 6 juta dengan kos barang yang sudah meningkat. Tetapi dalam konteks pembinaan ini kita sudah melepasi 60%. Yang kompleks yang ini, selain daripada sumbangan wang melalui akaun yang kita sedia ada, kita juga mengalu-alukan sumbangan bahan pembinaan, material. Itu juga dialu-alukan. Satu ikat batu bata itu nilainya RM250. Dia boleh menjadi dinding kepada binaan ini. Itu juga kita terima, selain daripada kita juga mengalu-alukan apa-apa juga kepakaran dalam bidang bangunan ataupun pembinaan ini. Sebab itu pembinaan ini akan menjadi lebih rendah kosnya kerana mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang electrical, dalam bidang structure, dalam bidang arkitek, mereka ni umumnya adalah menerima sekadar kos yang diperlukan saja. Kebanyakan mereka menyumbang berdasarkan kepada kepakaran yang ada. Jadi dengan sebab itu, yang kita alu-alukan dalam konteks pembinaan ini bukan sahaja dalam bentuk wang ringgit, tetapi dalam bentuk material atau bahan-bahan binaan yang sedang kita perlukan sekarang, sebab kita sudah sampai ke tingkat yang ketiga sekarang ini. Jadi bumbung dengan dinding, dan sudah tentu nanti akan dilengkapi lagi dengan perkara-perkara yang elektrikal untuk memudahkan bangunan ini lebih selamat. Jadi kita fokus kepada fasa pertama ini dulu, kerana kita terdesak sebenarnya untuk menggunakan ruang classroom, bilik darjah yang ada di sini. Kalau boleh nak segerakan untuk disiapkan fasa pertama ni. Saya. Ustaz, tadi kalau gambaran artis tadi kita tunjuk nampak bangunan tu agak begitu gah sekali. Berapa dijangka boleh tampungan pelajar-pelajar yang akan berada di situ nanti? Setakat ini kita menjangka dalam tempoh 5 tahun pelajar kita akan pergi 2,000 lebih. 2,500 orang daripada prasekolah, sekolah rendah dan menengah. Jadi dengan sebab itu, dengan kapasiti bangunan yang sedia ada, sudah tentulah dia tak dapat nak menampung. Betul. Jadi sebagai menyahut cabaran ini, kita yakin bahawa masyarakat kita di Malaysia ini adalah masyarakat yang pemurah. Jadi kalau ada yang bersifat sumbangan-sumbangan itu ke mana perginya, jelas dengan pembinaan ini kita boleh datang meninjau sendiri, memberikan nasihat, pandangan kita. Contohnya, kita tidak mempunyai keuangan yang cukup, tetapi kita mempunyai networking. Orang-orang yang rasanya boleh menyumbang. Jadi ini juga adalah merupakan maklumat, information ini juga ada sebenarnya adalah sumbangan infak yang disebutkan tadi. Begitu juga soal kepakaran, begitu juga dari segi maklumat. Mudah-mudahan dengan tempoh yang singkat kita dapat menyiapkan fasa yang pertama ini. Itu yang agak pentinglah, sebab ruang yang begitu semakin lama semakin orang kata terdesak sekali lah, sebab jumlah pelajar pun meningkat. Dan juga ialah macam kata Ustaz tadi, bukan saja perlu dana kewangan, tapi juga mungkin para penonton boleh menyumbang untuk pembangunan ni dalam bentuk material, batu bata, simen dan sebagainya, ataupun menyumbang kepakaran kalian yang mana ada kepakaran tentang electrical ataupun architecture, simen dan sebagainya, boleh turut menyumbang, berkonsultasi mungkin dengan pihak KPU sendiri, insya-Allah. Ustaz, akhir sekali, saya harapan.
harapan kita supaya peluang ini dapat direbut oleh umat Islam, termasuk rakan-rakan kita yang bukan Islam. Sebab budaya menderma ni bukan sahaja milik orang Islam. Betul. Orang bukan Islam dia istilahkan filantropi. Mereka juga hebat dari sudut menderma, melainkan kita mempunyai maklumat, kita boleh galakkan. Sebab projek ini adalah projek pembinaan generasi akan datang. The future generation yang kita nak bina sesuai dengan roh apa yang disebut negara madani. Jadi ini bertepatan dengan roh dan semangat kita bersama sebagai warga negara Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian. Mudah-mudahan para penonton sudi untuk melapangkan rezeki untuk menyumbang kepada KPU. Assalamualaikum, berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini.